Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa khabar hari ni? Hari ni hari Sabtu. Dapat mesej dari kawan. Dia kata badan dia dah penat. Dia nak pergi bercuti. Nak lupakan bisnes. Betul. Kita sebagai peniaga kadang-kadang kita penat. Mental dan fizikal. Mental berfikir terlalu banyak macam mana nak menyelesaikan masalah yang ada, dan badan kita terlalu penat untuk mengharunginya lagi. Tetapi dalam kat sini dia ada dua keadaan. Satu, kalau kita dah ada sistem di mana kita dah boleh run sendiri tanpa kita, it's okay lah, Alhamdulillah. Tetapi kalau kita pergi bercuti, bisnes kena tutup, tu maknanya bisnes kita, meniaga kita masih melekat di badan kita. Kalau kita tak ada, bisnes tak boleh run, dan cari jalan macam mana bisnes tu nak terus bergerak tanpa kita. Baik, ada yang bertanya kepada saya, Abang Di, meniaga bertahun-tahun tapi tak ada untung, bila kita nak ambil untungnya? Itu soalan dia. Jadi saya tertarik jugalah untuk cerita pasal untung ni. Dia sebenarnya macam ni tau. Jawapan saya ialah, kita boleh mula mengambil untung apabila kita sudah menyelesaikan hak orang lain. Hak orang lain tu apa? Hak orang lain tu ialah hak pekerja-pekerja kita, gaji, sewa, bil elektrik, TMNet lah, apalah. Kemudian hutang-hutang supplier, kalau ada barang-barang mentah. Selesaikan itu semua dulu, baru kita boleh ambil untung. Itu adalah basic. Tetapi dalam beberapa keadaan tertentu, kalau kita bermula kecil, apabila kita bermula kecil, kadang-kadang kelengkapan kita tu tak lengkap. Jadi kita suka tak suka, kalau kita mempunyai sedikit duit lebihan, kita kena invest kepada peralatan. Kerana ini akan memberi kesan kepada staf-staf kita sama ada nak setia atau tidak. Pernah saya berkata dulu, antara formula kenapa staf boleh kekal dengan kita ialah apabila mereka rasa selesa untuk bekerja. Selesa ni ada dua benda juga. Satu, selesa dengan kita, dan kedua, selesa dengan apa yang kita sediakan pada mereka. Saya ambil contoh lah. Beli barang banyak tetapi barang tu sepatutnya letak dalam chiller, freezer, tapi kita chiller, freezer tak cukup. Itulah antara contoh-contohnya. Jadi kita kena beli freezer. Setiap bulan kena tambah barang. Itu adalah proses biasa sehingga kelengkapan tu cukup. Dan ini dah berlaku pada saya juga sebenarnya. Masa nak buka di Panai Indah tu, duit tak banyak mana. Jadi setiap bulan ni ada lebih sikit, beli barang ni, bulan depan beli barang ni, bulan depan beli barang ni, dan begitulah seterusnya. Dan sehingga hari ni saya rasa membeli barang besar tu dah tak ada. Cuma kita nak maintenance lah. Kadang-kadang setiap bulan ada benda tu rosak, benda ni rosak. Jadi itulah maintenance, ada belanja-belanja kos yang tersembunyi yang tiba-tiba ada. Itulah yang biasa kita akan harungi lah. Nak cerita bab untung ni, kadang 3-4 tahun meniaga pun tak ada untung lagi. Tapi yang penting ialah kita boleh survive dengan bisnes yang kita buat. Maknanya kita dah boleh bayar gaji, kemudian kita adalah bahagian kita untuk kita hidup, beli beras kilo 2 kan. Itu yang paling penting. Dan ada juga yang bertanya, kalau mereka dah meniaga bertahun-tahun, ada duit lebih sikit, kemudian menggunakan duit untung yang mereka simpan itu untuk buka outlet baru, cawangan baru. Jadi kalau fikir logiknya, tak ada untung lah kan. Menego sampai 5 tahun, ada duit banyak sedikit, kemudian nak buka cawangan baru menggunakan duit yang ada. Tapi proses 5 tahun yang dia orang kumpul tadi, duit tu dah habis. Jadi macam mana nak buat? Pertama, untuk memulakan bisnes, suka tak suka kita guna apa yang ada pada kita. Sebab kita tidak boleh meminjam, kita tidak boleh
buat loan sana sini, minta pertolongan siapa-siapa kan, tak bagus. Jadi bila kita nak, kita usahakan sendiri dengan apa yang kita ada untuk memulakan. Tetapi kalau untuk membuka pengembangan bisnes, saya nasihatkan kepada semua usahawan kedai makan menggunakan duit bank. Okay? Menggunakan duit bank. Macam contohlah, meniaga ada RM100,000. Kalau kita invest RM100,000 tu untuk buka satu outlet baru, yang ada hanyalah satu kedai yang utama, dan yang seterusnya adalah kedai yang kedua. Sedangkan kita tidak ada cash reserve. Bila kita tidak ada cash reserve, sangat bahaya untuk bisnes kita. Jadi cara yang terbaik ialah duit yang ada tu kita simpan, dan kita menggunakan duit bank. Pergilah minta dengan bank mana-mana. Saya rasa kalau anda ada RM100,000 lah dalam akaun, boleh simpan fixed deposit, semua boleh dapat RM200,000. Kalau tak silap saya lah, tapi saya tak pernah buat lah benda macam tu, tapi saya dengar macam tu. Kalau kita guna duit bank, duit kita nak buat apa? Dalam bahasa kadang-kadang saya bergurau dengan orang, duit kita yang kita ada tu enjoy lah. Enjoy, pergi umrah, buat sedikit kebaikan. Jadi untuk proses, sebab biasanya bank akan bagi, kalau setiap bulan mereka melihat akaun kita ada lebihan untuk membayar bagi pihak bank, untuk membayar pinjaman bank. Ambil contoh lah, kalau dalam RM100,000 kita hanya perlu membayar sekitar RM2,000 lebih sebulan. Tetapi kalau dalam kita punya perniagaan kita, selepas bayar gaji dan segala-gala yang lain, ada lebihan. Contoh, RM5,000 lah sebulan lebihan. Setiap bulan ada lebihan. Sebab tu bank nak tengok 6 bulan punya statement biasanya bila kita nak buat pinjaman. Jadi bila dia kata minta RM100,000, ada lebihan untuk membayar pinjaman bank tu, biasanya mereka akan beri. Jadi sebenarnya itu sangat penting akaun keluar masuk dalam bisnes ni. Pertama kena buat SSM. Janganlah meniaga punyalah lama tapi SSM tak ada. Berniagalah, berdaftar dengan SSM dulu, enterprise kan. Enterprise ni baru sekitar, kalau tak silap saya, dalam RM75 je. Bayar RM70 baru kita berniaga, supaya kita mengikut undang-undangnya. Daripada SSM tu kita buka akaun company, jangan masuk dalam akaun personal. Sebab biasanya kita buat loan semua under company. Bila buat under company, mereka nak lihat keluar masuk duit dalam company. Jadi itu adalah proses. Sebab tu saya bagi tahu semua siapa-siapa yang pernah datang saya, kalau andai hari ini kamu mempunyai gerai, InsyaAllah kamu akan dapat restoran dalam masa 3 tahun. Tapi kena betul lah aturan-aturan dia. Kena betul keluar duit keluar masuk dia semua kan. Jadi bila masa nak ambil untung, bila kita dah selesaikan hak orang lain, waktu itu kita boleh mengambil untung. Bayar dululah zakat ke, cukai pendapatan ke, KWSP, yang tu penting tu. Hak-hak pekerja kan, KWSP dengan apa benda, SCS atau benda lah yang ada lagi. Saya pun okey lah, saya suruh akaun saya buat macam tu. Okay, jumpa lagi, mungkin dapat sesuatu. Assalamualaikum.